Assalamualaikum, ahlan, kita bertemu sekali lagi di dalam Taufik Official. Apa khabar semua? Harap semuanya dalam keadaan sihat-sihat dan baik-baik saja pada hari ini. Korang ingat tak masa zaman nasyid tengah trending dulu pada tahun 96-97 macam tu, lepas Raihan je keluar, banyak kumpulan-kumpulan nasyid yang keluar pada masa tu. Antara kumpulan yang kita tahu keluar pada masa tu ialah Hijaz, Raihan, Robbani, Mestika dan lain-lain lagi. Tapi itu kumpulan yang kita kenal. Sebenarnya banyak lagi kumpulan nasyid yang keluar selain yang saya sebut tadi tu. Orang kata macam cendawan tubuh selepas hujan. Banyak sangat kumpulan nasyid yang keluar sampai tak tahu dah berapa banyak grup nasyid yang ada dekat Malaysia ni. Tapi itulah, dalam industri ni ada pasang surutnya. Ada yang bertahan lama, ada juga yang berhenti di tengah jalan. Mungkin sebab ada komitmen lain ke, tak ada bajet ke, macam-macam lah. Tak kisahlah genre apa pun, semuanya akan mengalami situasi yang sama. Dan genre nasyid tak terkecuali sama sekali. Hari ni saya nak ceritakan kepada anda kumpulan nasyid yang dulu famous dan dikenali, tapi sekarang ni dah senyap sepi tanpa berita. Untuk video kali ini saya akan senaraikan 5 kumpulan nasyid yang mungkin korang pernah dengar dan korang familiar, tapi lagu dia selalu keluar dekat radio. Jom kita tengok. Di tempat yang pertama kita ada kumpulan Firdaus. Bila saya sebut pasal kumpulan Firdaus ni, mesti korang teringat video klip diorang yang selalu keluar dekat TV setiap kali tengah hari sebelum solat Jumaat. Korang ingat lagi tak? Kumpulan Firdaus memulakan debutnya pada sekitar tahun 1998 macam tu, ataupun 99, lebih kurang dalam garis masa tu. Pada awalnya kumpulan Firdaus ini dianggotai oleh 6 orang. Entah macam mana tiba-tiba jadi 4 orang, 5 orang. Kemudian sekitar tahun 2000 diorang keluar pula dengan album yang kedua yang berjudul Fisabilillah. Album ni sangat unik dan underrated. Sebab apa? Konsep album Fisabilillah ni menampilkan konsep muzik irama Melayu. Sebab tu dia sangat unik dan sangat underrated. Masuk tahun 2002, diorang keluar lagi album yang ketiga yang berjudul Cinta dan Harapan. Masa ni diorang dah macam start pergi ke pop ballad sikit. Nama title album Cinta dan Harapan tu juga menjadi salah satu single yang ada dalam album ni. Dan cuba korang teka, konsep lagu itu ialah berkonsepkan nasyid cinta. Iyalah, masa tu kan tengah up lagu-lagu nasyid cinta ni. Dan yang paling menariknya, lagu Cinta dan Harapan ni dicipta oleh Isman Hijaz sendiri. Sebab tu kalau kita dengar lagu dia, macam ada vibe-vibe lagu Hanya Tuhan Yang Tahu sikit. Siapa pernah dengar lagu ni, korang akan tahulah. Tak lama lepas tu, diorang keluar pula dengan album yang berjudul Dunia Yang Lebih Indah. Title album ni pun nampak panjang sikit. Dalam album ni ada juga lagu-lagu yang famous. Antaranya lagu Ku Berlari berduet dengan Kate Farish dengan Akhbar. Kemudian kita ada pula lagu Pupus, pun duet juga dengan Faizal Tahir, masa tu Faizal Nurwana. Dan banyak lagi lagu-lagu yang best dalam album ni. Tahun 2012 diorang keluar lagi dengan album Saat Terindah. Masuk album ni diorang dah ubah sikit daripada segi muzik, iaitu muzik yang lebih fresh dan lebih moden lah. Penampilan diorang pun memang berubah habis. Style memang style. Cuma untuk orang yang baru nak kenal Firdaus ni, diorang agak confused sikit. Diorang ni kumpulan nasyid ke kumpulan vokal biasa kan? Agak jadi isu jugalah pada masa tu. Untuk album ni diorang banyak collaborate dengan ramai artis. Antaranya Kate Farish sekali lagi. Kemudian ada Zizan Razak. Lepas tu Zahid AF. Kemudian ada Pretty Ugly. Dan ramai lagi yang diorang collaborate. Dan itulah album terakhir Firdaus, iaitu Saat Terindah pada tahun 2012. And then diorang pun lama menyepi. Lagu pun tak keluar, album pun tak keluar, dekat TV pun dah jarang masuk, show pun tak tahu diorang buat lagi ke tidak. Sampailah pada tahun lepas baru saya dapat tahu daripada sebuah interview daripada salah seorang anggota Firdaus yang tinggal, iaitu Anas Tahir. Dia bagi tahu sebenarnya kumpulan ni dah terbubar dah pun. Saya pun tak pastilah bila Firdaus ni dibubarkan, tapi sekurang-kurangnya walaupun kumpulan ni dah di disband, saya dah jumpa istilah baru tahu, disband. Sekurang-kurangnya lagu mereka masih lagi diputarkan di radio-radio sampailah sekarang ni. Kira okey lah tu. Maksudnya karya-karya Firdaus ni boleh kata dah sampai tahap legend dah sebenarnya. Dan sampai sekarang masih lagi menjadi siulan geng-geng nasyid pada masa kini. Tapi itulah, sayang pula dia dibubarkan. Di tempat yang kedua kita ada kumpulan Ideal ataupun Aidil. Mana satu ni? Ideal ke Aidil? Macam mana boleh ada dua nama pula grup ni? Nanti saya cerita. Kumpulan ni mula ditubuhkan pada sekitar tahun 2001 macam tu, dan kumpulan ini pada asalnya dianggotai oleh 4 orang. Dan kalau korang nak tahu, kesemua anggota Ideal semuanya berasal daripada Melaka. Jarang tahu kita nak tengok kumpulan nasyid yang berasal daripada Melaka. Kalau
Kalau tak, selalu kita dengar mesti asal daripada Selangor, KL, tak pun daripada Johor. Diorang start keluar first album pada tahun 2004 dengan judul album Bukalah Hatimu. Album ni boleh dikatakan berjaya juga sebenarnya, sebab ada dua lagu yang selalu kita dengar, selalu diputarkan di radio-radio. Antaranya lagu Bukalah Hatimu dan lagu Sembahyang. Dua lagu tu lah yang paling banyak keluar dekat radio, especially dekat IKIB lah. Zayan masa tu tak ada lagi. Bukan tu saja, diorang ni dah sampai masuk ke final anugerah carta nasyid IKIB FM pada tahun 2005. Kira power lah tu. Kalau dah layak ke final anugerah nasyid IKIB FM ni, kira satu pencapaian yang besar jugalah untuk sesebuah kumpulan nasyid ni. Kira macam satu pengiktirafan jugalah. Kalau korang macam ingat-ingat lupa macam mana lagu Ideal masa dulu-dulu, korang boleh check balik dekat YouTube. And then pas semua tu, diorang macam hilang kejap. Lama juga, dalam 5 tahun macam tu. Tiba-tiba diorang muncul balik pada tahun 2009, tapi kali ni dengan nama yang baru. Dulu dikenali sebagai Ideal, sekarang diorang rebranding nama diorang kepada Ideal. Katanya kenapa diorang tukar nama daripada Ideal kepada Ideal, biar peminat-peminat ni senang nak sebut nama kumpulan ni. Ideal, kan senang nak sebut tu. Tapi tak kisahlah nak tukar nama apa-apa pun, yang penting memberi makna yang baik, dan yang paling penting grup yang sama. Itulah macam mana ceritanya, macam mana kumpulan ni boleh ada dua nama. Untuk comeback diorang kali ni dengan rebranding nama Ideal, diorang come out dengan sebuah single yang terbaru yang bertajuk Cuba. Semuanya hasil ciptaan Hafiz Hamidun. Kalau korang dengar lagu dia, memang ada sound-sound Hafiz Hamidun sikit. So kita boleh kata kita nak ucapkan terima kasih jugalah kepada Hafiz Hamidun. Dia jugalah yang menyumbang inisiatif kepada comeback kumpulan Ideal ni. Dari segi line up pula, dulu masa zaman Ideal ada 4 orang. Untuk rebranding Ideal kali ni, diorang punya line up pun di rebrand juga. Tak silap saya, ada seorang yang keluar, kemudian diorang bawa masuk pula 2 orang baru. Total jadi 5 orang lah. 3 orang anggota asal dan 2 orang lagi adalah ahli baru. Image pun dah berubah. Kalau dulu pakai kopiah, lepas tu pakai baju rehan, kemudian diorang berubah kepada image yang lebih stylish sikit. Yalah, takkan nak stay dengan image yang sama je, bosan lah pula. Lepas keluar dengan single Cuba ni, diorang keluar pula dengan satu full album baru dengan tajuk yang sama, Cuba, pada tahun 2010. Album kedua ni pun berjaya dan meletup juga sebenarnya. Lagu Cuba ni pun banyak kali diputarkan di dalam radio. Dalam carta nasyid IKIB pada masa tu, lagu ni pun bertahan dalam carta dalam tempoh yang sangat lama. Berapa minggu tah saya pun dah tak ingat, tapi lamalah. Yang paling gempak sekali, 2 lagu daripada album ni diangkat menjadi OST drama. Jarang tahu lagu nasyid nak naik jadi OST drama ni. Bukan OST selit-selit, tapi main OST. Antara lagu yang naik jadi OST tak lain tak bukan lagu Cuba yang menjadi OST untuk drama Kerana Mulailah, cerita dia dah lama, dan lagu Ku Yakin Berlaku untuk sebuah telemovie dengan tajuk yang sama, Ku Yakin Berlaku. Siapa pernah tengok cerita ni dulu? Cuba angkat tangan dekat komen. Fans-fans nasyid masa tu mesti bangga gila lah, sebab lagu nasyid jadi OST utama untuk drama. Tapi diorang tak berhenti lagi setakat itu. Pada tahun 2013, Ideal keluar lagi dengan satu single yang berjudul Jalan Cintaku, dan single ni pun hasil ciptaan sepenuhnya oleh Hafiz Hamidun juga. Tapi malangnya single ini ialah merupakan karya terakhir Ideal sebelum diorang menyepi sampailah sekarang. Until now saya pun tak pasti apa yang dah terjadi pada kumpulan ni. Last yang saya tahu, salah seorang anggota kumpulan Ideal ni keluar tarik diri sebab nak fokus dengan komitmen beliau kepada bisnes. Lepas tu senyap, tak tahu apa cerita. Dengan pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh kumpulan Ideal ni, daripada masuk final anugerah carta nasyid sampailah lagu diorang diangkat menjadi OST drama, memang satu pencapaian yang sangat luar biasa. Berharap juga sebenarnya untuk kumpulan ni buat comeback lagi. Diorang boleh pergi jauh sebenarnya. Di tempat yang ketiga, kita ada kumpulan Haikal. Yang ni hanya fans-fans nasyid sejati je yang betul-betul kenal dengan kumpulan Haikal ni. Haikal ni pun antara kumpulan nasyid yang underrated dan terkenal jugalah. Pernah sekali-sekala keluar TV, saya baru tak ingat masa tu saya sekolah lagi, tapi lagu diorang selalu dimainkan dekat radio-radio pada masa tu. Untuk kumpulan Haikal ni saya tak dapat nak bagi info banyak sangat sebab dalam internet pun tak banyak maklumat yang saya dapat. Seingat saya kumpulan Haikal ni buat kemunculan awal dalam sekitar tahun 2003-2004 macam tu. Kalau salah tolong betulkan saya. Antara lagu famous yang menjadi benchmark kepada kumpulan Haikal ni tak lain tak bukan lagu Epilog Silam. Siapa pernah dengar lagu ni? Cuba komen dekat bawah. Syahdu babe lagu ni. Selain lagu Epilog Silam ni, ada satu lagi lagu yang sangat famous dan selalu diputarkan di radio-radio. Tak lain tak bukan lagu Mentari Hidup. Kenangan betul
lagu ni. Dua lagu ni lah yang paling banyak keluar dekat radio pada masa tu, dan dua lagu inilah banyak menaikkan brand Haikal tu sendiri. Kalau tak silap saya, sebenarnya Haikal ni dah keluar dua album pun. Album yang pertama pada tahun 2003, tajuk album ni tak silap saya Erti Pengorbanan, and then diorang keluar dengan album yang kedua pada sekitar tahun 2008 macam tu. Saya pun tak berapa nak ingat. Untuk album kedua ni diorang buat remake lagu Epilog Silap versi 2008. Kira version 2008 ni lebih fresh dan lebih modern sikit lah. Tapi feeling lagu ni masih sama. Sama juga macam dua kumpulan nasyid yang saya dah sebut tadi. Lepas dah capai segala pencapaian, berapa kali perkataan pencapaian tu, mesti sesetengahnya akan berhenti di pertengahan jalan. Lepas diorang keluar second album, diorang pun menyepi juga. Sampailah sekarang ni. Kumpulan ni pun saya pun dah tak pasti apa yang dah terjadi. Adakah masih wujud ataupun masih lagi buat projek-projek tertentu walaupun secara underground. Saya pun tak pasti. Apa perkembangan pun kita pun tak tahu. Saya pun berharap jugalah untuk kumpulan Haikal ni buat comeback pada satu hari nanti. Memang nostalgia grup Haikal ni. Siapa nama Haikal tu terbatuk-batuk dia. Di tempat yang keempat kita ada kumpulan As-Saufi. Siapa yang kata dia peminat Tega Nasyid tu tapi dia tak kenal dengan kumpulan As-Saufi, kira dia noob Dia macam kumpulan Haikal tadi, dia antara kumpulan nasyid yang underrated tapi lagu dia paling banyak keluar dekat radio. Kumpulan ni pun tak silap saya boleh ditubuhkan pada tahun 1999, dan pada tahun 2002 diorang keluar pula dengan first album yang berjudul Keinsafan. Untuk first album ni ada cerita dia. First album ni ada select sikit sebab album ni tak dapat sambutan yang sepatutnya. Kira album ni macam suam-suam suku lah. Saya dah pernah dengar full album Keinsafan ni, dan kalau korang first timer dan baru nak follow nasyid ni, dan kalau korang dengar full album dia, automatically korang akan terus turn off. Mungkin sebab konsep muzik yang diketengahkan dalam album ni agak outdated sikit. Iyalah, nama pun konsep nasyid klasik. So orang yang muda-muda sikit dia memang tak boleh nak adapt sikit lah dengan konsep muzik yang macam ni. Selain daripada faktor muzik, menurut sumber yang saya dapat juga, antara sebab kenapa album ni kurang mendapat perhatian adalah sebab lack of promotion. Maksudnya promotion untuk album ni agak kurang lah. Logik jugalah kalau kita nak cakap macam tu, sebab bila promotion kurang, susahlah brand dengan produk tu nak laku. Betul tak? So starting untuk grup As-Saufi ni boleh kata kira agak mencabar jugalah. Walau bagaimanapun ada 2-3 lagu daripada first album ni selalu diputarkan dekat radio. Yang paling obvious sekali selalu keluar kat radio ialah lagu Ya Rasulullah lah. Kalau korang pernah dengar lagu tu, tak berhenti dekat situ. As-Saufi pun senyap sekejap masa ni. 4 tahun hilang kejap, lepas tu diorang comeback balik pada tahun 2007 dengan line up dan anggota yang baru, dan rilis album kedua diorang yang berjudul Rindu Kekasih. Untuk album kedua ni barulah nampak dia punya muzik, dia punya konsep album tu lebih fresh dan lebih matang lah. Mungkin diorang menghilang 4 tahun ni sebab diorang nak kumpul material baru untuk album kedua ni. Memang tak sia-sia lah. Untuk second album ni barulah nampak As-Saufi ni menyinar sikit, dan daripada situ barulah As-Saufi banyak dapat jemputan-jemputan untuk persembahan. Kalau tak sebelum ni, segan-segan je orang nak bagi show. Dan ternyata untuk second album As-Saufi ni ada juga pencapaian yang telah berjaya dicapai. Antara saya dapat tahu, lagu hit diorang Rindu Kekasih tu sendiri bukan saja banyak diputarkan di radio-radio, bahkan bertahan dalam carta nasyid minggu ini selama lebih 20 minggu dan 11 minggu berturut-turut menjadi juara carta. Kira power jugalah kan. Maksudnya lagu Rindu Kekasih ni memang betul-betul top dan hits pada masa tu. Daripada segi entrepreneurship pula, As-Saufi pun boleh kira berjaya juga sebenarnya. Masa comeback kali kedua tu, As-Saufi sebenarnya dah ada sebuah syarikat rakaman pengurusan sendiri. Bukan tu saja, bahkan ada artis lain pula di bawah pengurusan syarikat diorang. Tak berhenti dekat situ, As-Saufi teruskan pula dengan projek album ketiga diorang. Tapi entah macam mana, album ketiga diorang ni tak dapat untuk dikeluarkan atas sebab-sebab tertentu. Padahal lagu semua dah siap rekod, mixing, mastering pun dah siap, tinggal nak finalize track je. Dan difahamkan juga sepatutnya projek album ketiga As-Saufi ni dah boleh keluar pada tahun 2009 sebenarnya. Entah mana silapnya album ni tak dapat nak dikeluarkan, dan dah masuk tahun 2022 ni, dan sehingga video ini dirakam, kita masih tak tahu apa dah jadi dengan projek album ketiga As-Saufi ni. Dah macam misteri tersembunyi pula. Tak pasal-pasal kena panggil Detektif Conan, nak kena siasat pasal misteri album ketiga As-Saufi ni. Dengan terjadinya persoalan album ketiga As-Saufi tu, album Rindu Kekasih pada tahun 2007 tu kekal menjadi buah tangan terakhir As-Saufi sebelum diorang menyepi. Tapi dalam sekitar tahun 2010 ke atas macam tu, As-Saufi ni sebenarnya aktif juga buat persembahan. Cuma tu lah,
Sebab misteri album ketiga tu je, kita masih tak tahu bila Asofi nak keluarkan buah tangan terbaru mereka. Kita berharap jugalah satu hari nanti kalau tak jadi keluar album, keluar satu lagu baru pun jadilah. Tapi apa-apa pun, lagu Rindu Kekasih memang betul-betul dah menaikkan nama Asofi dari permulaan kerjaya yang agak mencabar. Mungkin Asofi boleh buat comeback dengan remake Rindu Kekasih versi tahun 2022. Siapa ingat lagi lagu Bulan-Bulan Islam? Masa kecil-kecil dulu kita selalu sing along lagu ni. Even dekat TV pun selalu keluar lagu ni. Kenangan betul lah. Mula-mula dengar, ingatkan Raihan yang nyanyi, sekali Alami yang nyanyi. Untuk tempat kelima ni, saya nak cerita pasal kumpulan Alami pula. Kumpulan ni pun mula buat kemunculan pertama pada tahun 1999 dan keluar dengan album yang pertama yang berjudul Alami. Dalam album Alami inilah ada lagu Bulan-Bulan Islam. Memang famous lagu ni. Daripada kecil sampai ketua memang menyanyi lagu ni. Yang dulu dengar time kecil sampai dah kahwin, anak pun dah beratur, still nyanyi lagu ni. Memang kuat betul pandangan lagu ni. Okay, stop cerita pasal lagu. Alami basically dari dulu memang dianggotai oleh 3 orang sajalah. Dan ketiga-tiganya semuanya graduate daripada UIA. Kira geng-geng intim jugalah ni. Cuma Alami ni dia keluar awal sikit daripada intim. Untuk album pertama ni, setakat ni lagu Bulan-Bulan Islam lah yang paling top. Tapi ada lagi lagu yang best. Antaranya lagu Ceria, Adakah Kau Lupa dan banyak lagi. Lagu-lagu yang saya sebut tadi pun banyak juga keluar dekat radio. Cuma kita tak tahu siapa yang nyanyi. Tapi kita tak boleh nak nafikan bahawa lagu Bulan-Bulan Islam ni lah yang membuatkan orang ramai recognize dengan kumpulan Alami ni. Dan kesinambungan tu berlangsung lagi dengan album kedua diorang yang bertajuk Menggapai Harapan. Untuk second album ni, dia keluar pada tahun 2004. Makan 5 tahun jugalah nak tunggu second album tu. Tapi sambil-sambil tunggu 5 tahun nak keluar album tu, diorang ada jugalah pergi show, pergi event. Kira tak adalah senyap macam tu je. Untuk album kedua ni, dia lebih kepada konsep motivational. Dan lagu-lagu dalam album ni pun lebih kepada konsep-konsep motivasi. Lirik-liriknya pun bermotivasi. Kalau dalam first album ni, lagu hits diorang Bulan-Bulan Islam. Untuk second album ni, lagu hits dia ialah I Wanna Be Somebody. Mula-mula ingat kalau tajuk orang putih dia mesti lagu dia pun lagu orang putih kan. Tapi sebenarnya lagu Melayu je pun. Macam saya cerita tadi, untuk second album ni, konsep dia konsep motivational. Lagu I Wanna Be Somebody ni pun berkonsepkan motivasi. Dan lagu ni pun ada pencapaian dia. Selain banyak kali keluar dekat radio, lagu ni pun dah pernah masuk final anugerah Carta Nasyid IKIM tahun 2005. Bukan calang-calang lagu ni sebenarnya. Bukan itu saja, lagu ni pun banyak juga dimainkan di program-program motivasi, camp-camp motivasi dan program-program yang sewaktu dengannya. Siapa fans nasyid pada era tahun 2004, 2005 masa tu memang top lah lagu ni. Lepas setahun je berlalu, dapat pula berita yang menggemparkan. Vokalis Alami itu sendiri iaitu saudara Nordin Jaafar tiba-tiba join kumpulan Raihan. Masa tu ganti Ustaz Nazri Johani yang left Raihan pada masa tu. Memang surprise jugalah bila dengar berita ni. Masa tu saya expect apa jadi dengan kumpulan Alami. Masa tu memang ramai bertanya-tanya lah, kumpulan ni dah berpecah ke, apa jadi dengan kumpulan Alami lah, apalah macam-macam lah. Tapi saudara Nordin Jaafar ni masuk Raihan pun sekejap je, dalam setahun lebih macam tu. Lepas tu dia pun keluar pula daripada Raihan. Tapi lepas dia keluar daripada Raihan tu, dia still lagi lah berkarya, masih lagi menyanyi, tapi secara solo lah. Sejak daripada tu kita pun tak dengar lah apa-apa khabar daripada kumpulan Alami ni sendiri sampailah ke hari ini. Walaupun tak ada khabar lagi tentang grup ni lagi, tapi lagu Bulan-Bulan Islam masih lagi tetap dimainkan di radio-radio sampailah ke hari ini. Kumpulan ni pun boleh kita kata kumpulan yang legend jugalah, sebab karya mereka yang dulu-dulu masih lagi evergreen walaupun dah berpuluh-puluh tahun. Apa-apa pun, kumpulan Alami akan dikenang selama-lamanya sebagai ikon Bulan-Bulan Islam se-Malaysia. Itu dia tadi 5 kumpulan nasyid yang dahulunya famous dan terkenal, sekarang ni dah sepi tanpa berita. Yang saya senaraikan 5 dalam video ni sebenarnya tak cukup. Ada banyak lagi grup-grup nasyid yang mungkin korang tak pernah dengar, dulu selalu keluar dekat radio, sekarang ni dah hilang. Walau apa pun yang dilakukan oleh bekas-bekas anggota kumpulan nasyid yang saya dah ceritakan tadi, kita doakan agar mereka semua berjaya dalam apa jua kerjaya dan bidang yang mereka tengah tempuhi sekarang ini. Korang rasa ada lagi tak kumpulan nasyid yang saya tak sebut lagi? Cuba komen dekat bawah. Macam biasa, kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan jangan lupa untuk sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi. Macam mana? Caranya senang je. Tekan butang loceng dekat bawah ni supaya korang boleh dapat tahu update-update terbaru dan cerita-cerita terbaru daripada channel Taufik Official. See, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan
Wassalam.